Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan jangan diubah-ubah cara orang-orang Brunei dalam menagih berkat dan rahmat. Baginda juga mengingatkan agar kewajipan berjaga-jaga sewajarnya diteruskan kerana tiada siapa yang dapat meramalkan bilakah wabak coronavirus akan berakhir dan dunia bebas daripadanya. Justru baginda menekankan mengenai mustahaknya semua kegiatan harian dilakukan secara berhemah. Kebawah Dulia Mahamulia mengingatkan demikian dalam titah perutusan sempena menyambut bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masihi. Umat Islam titah baginda wajar bersyukur kerana dapat menyambut kedatangan Ramadan, iaitu bulan yang penuh berkat. Baginda bertitah penularan wabak coronavirus yang sehingga kini masih melanda dunia menyebabkan umat Islam berpuasa dalam suasana berbeza pada tahun sudah. Di negara kita, alhamdulillah, keadaan menunjukkan perkembangan yang baik, di mana wabak yang menakutkan ini dengan izin Allah telah dapat dikawal. Ini semua sudah tentu akan menjadi berita gembira kepada umat Islam di negara ini, khasnya untuk melakukan ibadat puasa dalam suasana lebih selesa. Ini juga tidak syak lagi, adalah merupakan rahmat kepada Brunei yang wajib disyukuri. Cara bersyukur itu tidak lain ialah dengan melakukan ketaatan dan ibadat kepada Allah jua, di mana pada saat ini ibadat yang sangat dituntut ialah menunaikan puasa sepanjang bulan Ramadan. Beta berharap kita semua akan dapat menjalani ibadat ini tanpa halangan atau gangguan, di samping juga ibadat-ibadat fardu yang lain. Dan bahkan kita juga insya-Allah boleh menggandakan ibadat-ibadat sunat seperti membaca Al-Quran, bersedekah dan sebagainya. Yang semua itu menjanjikan pahala dan keberkatan. Inilah cara kita orang-orang Brunei dalam menagih berkat dan rahmat. Sayugia cara ini jangan ia diubah-ubah. Dalam titah, Kebawah Dulia Mahamulia memperingatkan kebiasaan baru wajar diteruskan demi keselamatan dan kesihatan. Ini kerana, tegas baginda, kesihatan sangat penting, khasnya bagi tujuan kita menjalani ibadat puasa. Bagaimanapun, sebagai mengambil kira situasi yang ada, semua kegiatan harian kita masih saja perlu untuk mematuhi SOP yang telah ditentukan. Jangan diabaikan langkah berjaga-jaga selama mana keadaan memerlukan. Kita tidak pasti bilakah wabak ini akan berakhir dan dunia bebas daripadanya. Tidak siapapun yang dapat meramalkannya. Oleh itu, kewajipan berjaga-jaga itu sewajarnya lah diteruskan. Semua kegiatan harian kita mustahak dengan berhemah, iaitu ketika berkumpul, beriadah, membeli belah di tempat-tempat awam seperti pasar dan lain-lain. Jika peraturan untuk mematuhi SOP masih berjalan, maka hendaklah ia diikut. Kita wajar teruskan kebiasaan baru untuk keselamatan dan kesihatan. Kesihatan sangat penting, khasnya bagi tujuan kita menjalani ibadat puasa.
wajar bagi kita berazam untuk berpuasa genap sebulan, insya-Allah. Niat kita yang baik ini akan diperturut oleh Allah Subhanahu wa taala. Situasi pada masa ini pada hemat baginda tidak akan menghalang umat Islam untuk hadir ke tempat-tempat ibadat seperti biasa, berbeza daripada situasi pada tahun lalu apabila kehadiran ke masjid, surau dan balai ibadat terpaksa ditangguhkan. Tidak ada sebab situasi negara pada masa ini akan mengganggu ibadat kita. Kalau pada tahun lepas, untuk beberapa ketika, kita memang terpaksa menangguhkan kehadiran ke masjid, surau dan balai ibadat untuk sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu yang lain secara berjemaah serta juga sembahyang sunat tarawih. Tetapi pada tahun ini, alhamdulillah, situasi nampaknya tidak akan menghalang kita untuk hadir ke tempat-tempat ibadat seperti biasa. Kecualilah berlaku perkara-perkara di luar dugaan. Selepas menyempurnakan puasa, kita akan memasuki pula gerbang hari raya. Semoga Allah akan mengurniakan kepada kita kesihatan untuk dapat merayakannya dalam keadaan aman dan selamat. Sebelum itu, persediaan eloklah disederhanakan sahaja sesuai dengan keadaan dan faktor ekonomi masa kini. Berjimat dalam berbelanja adalah bererti menolong diri kita sendiri. Tembakan meriam menandakan bermulanya umat Islam menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan esok. Teruskan bersama kami. Semangat umat Islam di negara ini untuk memasuki bulan Ramadan disemarakkan dengan 12 das tembakan meriam di ibu negara petang tadi. Tembakan meriam itu merupakan satu tradisi di negara Brunei Darussalam bagi menyambut ketibaan bulan penuh berkat dan rahmat, iaitu bulan Ramadan. Pelepasan tembakan meriam di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin petang tadi dilaksanakan oleh para anggota polis tentera Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang diketuai oleh Kapten Haji Muhammad Ali Hassan bin Haji Japar, Pegawai Tugas Am Polis Tentera ABDB selaku pegawai tembak. Pengumuman mengenai hasil meruqyah anak bulan Ramadan disiarkan ke seluruh negara melalui radio dan televisyen Brunei, yang mana hasil daripada meruqyah anak bulan yang dilakukan di beberapa lokasi yang ditetapkan di negara ini pada lewat petang kemarin adalah tidak sabit kelihatan. Umat Islam di seluruh negara akan mula mengerjakan sembahyang sunat tarawih pada malam ini di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara. Ramadan datang lagi. Kedatangan bulan penuh berkat itu pastinya disambut dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan. Umat Islam di seluruh dunia setentunya amat bersyukur kerana masih dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh rahmat, bulan keampunan dan bulan yang dirindui oleh seluruh umat Islam, tidak terkecuali di negara ini, terutamanya dalam menunaikan ibadah puasa, yang merupakan kewajipan yang perlu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan agar memperoleh segala kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memandangkan seluruh dunia masih terkesan dengan penularan pandemik COVID-19, ibadah puasa dan amal ibadat lainnya di bulan Ramadan disesuaikan kepada norma baharu, terutamanya daripada aspek keselamatan dengan mematuhi garis pandu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan.
Di negara ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pandemik COVID-19 dapat dikawal dengan berkesan melalui usaha-usaha pencegahan secara bersepadu dan juga faktor doa yang telah diamalkan. Pada bulan Ramadan lalu, penularan pandemik COVID-19 telah menyebabkan umat Islam di negara ini melakukan solat tarawih dan bertadarus Al-Quran hanya di kalangan ahli keluarga masing-masing. Keadaan tersebut sempat menimbulkan keresahan. Namun, semuanya akur, bahkan menggunakan waktu-waktu tersebut sebaiknya untuk beribadat dan solat tarawih berjemaah bersama keluarga di rumah dan secara langsung mengeratkan lagi hubungan. Ini membuktikan bahawa COVID-19 tidak mengganggu umat Islam dan bukan penghalang untuk melakukan ibadat puasa dan amal ibadat yang lain. Namun, pada bulan Ramadan tahun ini, norma biasa itu akan kembali dilaksanakan dengan umat Islam di negara ini dapat memeriahkan masjid, surau dan balai ibadat dengan sembahyang sunat tarawih berjemaah dan bertadarus. Rasa syukur terus dipanjatkan dalam memperolehi peluang untuk meningkatkan amal ibadat dan meraih lebih banyak keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan yang mulia ini dan pada masa yang sama terus mematuhi aspek-aspek keselamatan yang telah ditetapkan. Apa yang dapat dilihat, Ramadan pada tahun lepas dan juga tahun ini bukan sahaja perjuangan umat Islam untuk menentang nafsu, lapar dan dahaga, tetapi juga perjuangan menentang virus COVID-19 yang telah meragut banyak nyawa di seluruh dunia. Pengajarannya, walaupun pandemik terus melanda, namun semangat persiapan untuk menyambut Ramadan dengan keimanan yang kukuh wajib dilaksanakan. Tahun lepas, Tani berpuasa dalam keadaan mengalami pandemik COVID-19. Dan pada tahun ini, insya-Allah Tani akan dapat semula lagi sembahyang bertarawih berjemaah di masjid-masjid. Dan Ketani diberi kesempatan dan Ketani dibebaskan untuk berjemaah bersama-sama insya-Allah di masjid-masjid. Memberi Ketani peluang untuk memperbanyakkan ibadah-ibadah ataupun zikir-zikir dan menghadiri kuliah-kuliah. Masjid pun alhamdulillah mudah-mudahan saya bergema sekalian ini dengan kehadiran para jemaah, orang ramai muslimah belia dan sebagainya lah datang ke masjid dengan bersembahyang sunat tarawih dan juga membuat tadarus. Pada bulan Ramadan yang akan datang ni saya berharap saya dapat memperbaiki diri saya lagi. Kami sangat gembira. Lebih-lebih lagi belia seperti saya ini yang akan mengikuti bermacam-macam aktiviti belia masjid di bulan Ramadan ini. Memperbaiki amal ibadah dan memperbanyakinya di malam bulan Ramadan. Selamat menyambut bulan Ramadan. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak merasa cemas dan tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu berkaitan dengan insiden kemalangan jalan raya di kawasan Jerudong membabitkan sebuah kenderaan ambulans Hospital Limbang pada hari Ahad 11 April 2021. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya menyatakan dalam kejadian itu ambulans terbabit bertolak dari Hospital Limbang menuju ke Hospital Miri melalui negara Brunei Darussalam dengan membawa seorang pesakit warga negara Malaysia dengan ditemani 3 orang kaki tangan dari Hospital Limbang. Sejurus menerima maklumat berkenaan, Perkhidmatan Kecemasan Ambulans Perubatan Kementerian Kesihatan segera menghantar ambulans ke lokasi kemalangan untuk membantu dan membawa pesakit dan kaki tangan yang tercedera ke bahagian kecemasan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha. Semua individu yang terlibat dalam kemalangan tersebut mengalami kecederaan ringan dan dirawat mengikut protokol COVID-19 yang berjalan pada masa ini. Ambulans tersebut tidak membawa pesakit yang dijangkiti COVID-19. Ambulans berkenaan telah pun diberikan kebenaran awal untuk menghantar pesakit ke Hospital Miri melalui negara ini. Sebuah ambulans tambahan dari Hospital Limbang juga diberikan kebenaran untuk ke negara ini untuk membawa pesakit dan kaki tangan berkenaan ke Hospital Miri.
Orang ramai dinasihatkan untuk tidak perlu cemas dan tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu berkaitan dengan insiden tersebut. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 10 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan melaporkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kekal 219, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 206. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 78 kes. 519 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. 16,634 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 134 sampel ujian baras SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 117,287 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, sepanjang bulan Ramadan ini, waktu operasi bagi perkhidmatan kesihatan di bawah Jabatan Perkhidmatan Kesihatan di pusat-pusat dan klinik-klinik kesihatan bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang kecuali hari kelepasan awam. Berikut kita ikuti waktu-waktu perkhidmatan klinik kesihatan bagi kesemua daerah. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan waktu operasi ujian swab di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan talian nasihat kesihatan 148. Talian Nasihat Kesihatan 148 beroperasi pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 8 pagi hingga 2 petang, hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan ditutup pada hari kelepasan awam. Sementara perkhidmatan ujian swab di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha beroperasi setiap hari pukul 8 pagi hingga 2 petang dan 7.30 malam hingga 1.30 pagi. Sementara hari Jumaat beroperasi pada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 7.30 malam hingga 1.30 pagi dan ditutup pada hari kelepasan awam. Manakala apabila program vaksinasi kebangsaan COVID-19 dibukakan kepada orang awam nanti, waktu operasi bagi talian nasihat kesihatan 148 pada hari Isnin hingga Ahad pukul 8 pagi hingga 5.30 petang dan 7.30 malam hingga 10 malam. Waktu operasi ditutup semasa kelepasan awam. Maklumat lanjut dan hubungi talian Darussalam 123.
Bulan Ramadan bukan sahaja menjanjikan pahala yang berlipat kali ganda bagi setiap amal ibadat yang dilaksanakan, malah membukakan rezeki seluas-luasnya kepada para pengusaha termasuk para peniaga gerai Ramadan. Setiap kali datangnya bulan Ramadan, gerai-gerai Ramadan akan tumbuh bak cendawan selepas hujan dan akan menjadi tumpuan orang ramai yang berhasrat membeli juadah penyungkaian. Dalam tinjauan RTB petang tadi, beberapa buah lokasi gerai Ramadan di negara ini yang kerap menjadi tumpuan orang ramai adalah di kawasan letak kereta di perkarangan Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas, kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat-Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara dan beberapa lokasi lain. Pada tahun lepas, gerai-gerai Ramadan ditiadakan sebagai langkah berwaspada mengekang penularan COVID-19. Namun pada tahun ini, norma baharu pada setiap kali bulan Ramadan, gerai-gerai Ramadan akan kembali beroperasi di seluruh negara. Walau bagaimanapun, pengusaha-pengusaha gerai makan turut sama berperanan semasa pandemik ini, terutamanya dari aspek keselamatan setiap pihak yang terlibat dengan mematuhi garis pandu Kementerian Kesihatan yang dikuatkuasakan pada ketika ini. Melalui garis panduan pelaksanaan Plan De-eskalation Tahap 5 New Normal, perkhidmatan penyajian makanan di gerai-gerai terbuka yang dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bermula pada 8 Mac lalu, kesemua gerai-gerai terbuka sama ada di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah dan jabatan-jabatan bandaran ataupun dikendalikan oleh pihak kerajaan dan swasta yang lain perlu mematuhi syarat-syarat. Ia termasuk pengurus gerai-gerai terbuka dikendaki untuk menyediakan kod QR Burhalf yang khusus bagi premis mereka dan seterusnya mencetak kod QR tersebut dalam jumlah yang mencukupi dan diletakkan di beberapa kawasan yang sesuai. Bagi memudahkan para pengunjung yang tidak mempunyai kemudahan untuk mengimbas kod QR, pengurus gerai boleh menyediakan buku daftar bagi mencatat butiran peribadi pengunjung. Garis panduan tersebut turut menekankan jumlah pengunjung yang dibenarkan untuk masuk ke dalam premis gerai terbuka, iaitu dihadkan kepada 1,000 orang sahaja pada satu masa mengikut garis panduan perkumpulan ramai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Apa yang lebih penting, para pekerja gerai-gerai terbuka yang mengendalikan dan menyediakan makanan adalah digalakkan untuk sentiasa memakai sungkup muka yang bersesuaian dengan tugas pengendali makanan. Para pengunjung gerai juga memainkan peranan penting untuk sama-sama mematuhi aspek-aspek keselamatan semasa mengunjungi gerai-gerai terbuka. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengamalkan kebersihan diri pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer serta menggunakan sungkup muka apabila berada di kawasan yang penuh sesak. Sementara bagi orang ramai yang mempunyai tanda-tanda jangkitan, adalah dinasihatkan untuk tidak mengunjungi gerai-gerai Ramadan sehingga telah sembuh. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama memaklumkan waktu persekolahan bagi sekolah agama dan Arab di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah bersamaan 2021 masih akan berjalan seperti berikut. Waktu pembelajaran sekolah agama di seluruh negara bagi darjah 4, 5 dan 6 adalah sesi pagi, bermula pukul 8 pagi hingga 9.30 pagi. Sementara sesi petang bermula pukul 12.30 tengah hari hingga 2 petang. Manakala darjah pra 1, 2 dan 3 adalah dicutikan. Sekolah Persediaan Arab bagi tahun 5 dan 6 pula, waktu pembelajaran bermula pukul 7.30 pagi hingga 11.40 pagi. Manakala Sekolah Menengah Arab bagi tahun 7 hingga Prayu, waktu pembelajaran bermula pukul 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari.
Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam siaran akhbarnya memaklumkan kepada orang ramai bahawa waktu beroperasi perkhidmatan kaunter JPD sepanjang bulan Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masihi adalah seperti berikut. Semua cawangan JPD iaitu semua perkhidmatan kaunter pusat pemeriksaan kenderaan JPD dibuka pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula 8.15 pagi hingga 12.30 tengah hari. Sementara itu, di Ibu Pejabat JPD Gadong iaitu perkhidmatan memperbaharui lesen memandu dan kenderaan hanya dibukakan pada hari Jumaat pukul 8.30 pagi hingga 11 pagi. Manakala cawangan JPD Darat Tutong dan Blyth bagi perkhidmatan yang sama juga hanya dibukakan pada hari Jumaat, minggu kedua dan minggu terakhir bulan Masihi mulai pukul 8.30 pagi hingga 11 pagi. Dalam pada itu, kompleks latihan dan ujian memandu litar JPD Kampung Sungai Akar dan cawangan JPD Darat Temburong akan dibuka setiap hari kecuali hari Jumaat. Sementara itu, perkhidmatan kaunter dan pusat pemeriksaan kenderaan JPD tidak beroperasi pada hari kelepasan awam. Persejarahan negara perlu terus dihayati dan didalami terutama dalam kalangan generasi muda agar mereka mempunyai kesedaran tentang asal-usul mereka, mempunyai ketahanan diri dan semangat jati diri yang kental. Justru Persatuan Sejarah Brunei Persebar terus bekerjasama dengan Pusat Sejarah Brunei dalam memperbanyakkan sumber rujukan dan juga pelestarian mengenai persejarahan Brunei dalam dan luar negara. Sejak kemerdekaan, Persebar telah menghasilkan lebih 20 buah buku khusus berkaitan dengan pensejarahan Brunei. 6 buah buku yang ditulis dan dihasilkan oleh ahli-ahli Persebar telah dilancarkan baru-baru ini. Antara buku yang dilancarkan ialah buku Melayu Islam Beraja Amanat 1984 yang ditulis dan disusun oleh Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, pemangku yang di-Pertua Persebar. Buku yang mengandungi 478 muka surat ini mengandungi koleksi titah ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sebanyak 63 titah berkaitan dengan konsep Melayu Islam Beraja yang telah disampaikan dalam dan luar negara dari tahun 1984 sehingga ke tahun 2021 dimuatkan dalam buku berkenaan. Buku Brunei Darussalam Educational Policies in 6 Decades, A Study of Developments and Challenges, hasil tulisan ahli-ahli Persebar, Profesor Madya Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail, Profesor Madya Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Haji Tengah, Dr. Roziman bin Makmun, Dr. Nani Suryani binti Haji Abu Bakar dan Dr. Hajah Suraya binti Haji Tarsad. Buku yang mengandungi 122 muka surat ini antara lain mengkaji bagaimana dasar-dasar pendidikan yang muncul dalam sistem pendidikan negara dari tahun 1954 hingga 2014 menghasilkan kemajuan sesuai dengan keperluan semasa. Antara cabaran utama yang sering dihadapi oleh dasar pendidikan dalam tempoh ini adalah menerapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah di seluruh negara. Sementara buku Brunei's Culture in a Battle Nutshell, hasil karya tulisan Haji Muhammad Rozan bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus mengandungi 205 muka surat. Buku tersebut mengetengahkan 25 artikel mengenai pelbagai topik yang berkaitan dengan budaya dan struktur sosial negara Brunei Darussalam dari budaya daun sirih hingga warisan tamu Kianggih. Penerbitan buku-buku ini dihasrat akan dapat memberi kefahaman kepada orang ramai di samping mengukuhkan lagi pengamalan nilai-nilai murni Melayu Islam Beraja yang menjadi asas perpaduan dan penyatuan rakyat Brunei.
Dua orang suspek lelaki berumur 33 dan 45 tahun dipercayai terlibat membawa masuk sejumlah daging mentah ke negara ini tanpa sebarang kebenaran dan permit yang sah. Dalam siaran media, pasukan polis di Raja Brunei menjelaskan semasa rondaan dan pemantauan pencegahan oleh keanggotaan Balai Polis Bangar mendapati dua buah kenderaan dalam keadaan mencurigakan di kawasan Jalan Labu, daerah Temburong sekitar pukul 5.30 pagi tadi. Kedua-dua buah kenderaan tersebut ditemui berada di kawasan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin sedang menunggu jambatan dibuka. Pemeriksaan yang dijalankan menemukan sebanyak 46 kotak daging beku jenama Alana dan 60 karton minuman keras. Kedua-dua suspek dan barang rampasan dibawa ke Balai Polis Bangar bagi siasatan awal dan diserahkan kepada pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut. Dua orang perempuan warga negara asing ditahan dalam satu operasi langis semasa pemeriksaan ke atas sebuah rumah sewa pekerja asing di Jalan Kermanegara, daerah Belait. Hasil pemeriksaan anggota pegawai bahagian penguatkuasa Undang-Undang Kuala Belait mendapati kedua-dua pesalah telah melanggar peruntukan di bawah Peraturan 15/1 Akta Imigresen Penggal 17 iaitu tinggal lebih masa di negara ini, manakala salah seorangnya juga merupakan pekerja yang dilaporkan lari dari majikan. Kedua-dua pesalah itu telah ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait bagi siasatan dan tindakan lanjut. Sebarang maklumat mengenai pesalah imigresen, hubungi ke talian hotline Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di talian 87348888 atau 8753888 bagi Cawangan Bandar Seri Begawan dan 89841111 bagi Cawangan Kuala Belait. 3 individu dan sebuah syarikat di Kuala Belait dikenakan denda kompaun kerana didapati melakukan kesalahan akta kesalahan kecil. Muhammad Usman Kunteri, Haji Maidin, Muhammad Malik dan Nur Muhammad dikenakan denda kompaun RM100 setiap seorang dan syarikat Salat Master dikenakan kompaun RM200. Individu-individu dan syarikat tersebut dikendaki menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan.